Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang Jumaah subuh yang dihormati sekalian, alhamdulillah pagi ini kita menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama mengerjakan salat subuh secara berjemaah. Kita telah bertanggungjawab menyelamatkan mukim kita ni daripada dosa, kerana kena ada, wajib ada satu kelompok yang mengerjakan solat subuh secara jemaah bagi mana-mana satu mukim. Pagi ini oleh kerana ustaz yang sidang jemaah tunggu-tunggu keuzuran, keuzuran tak dapat bersama, maka saya menjadi bidan terjun lah, dimaklumkan pada pagi ini untuk menggantikan Ustaz Hamzah, Dr. Hamzah, untuk menyampaikan kuliah subuh ringkas. Memanglah sedang juga menunggu-nunggu maklumat secara bersiri kitab yang disampaikan oleh Dr. Hamzah, yang ini kitab Tanbihul Ghafilin, satu peringatan kepada sidang jemaah subuh pada tiap-tiap pagi. Tapi kali ini saya nak mengajak sikit je, kita nak berkongsi maklumat. Bukan kata saya yang terpandai, yang terbaik di kalangan yang ada ni, tak. Tapi kita nak kongsi maklumat, dan saya nak mengajak kita untuk merenung sedikit kepada satu surah yang pendek sebagai kongsi maklumat. Kalau ada maklumat tak cukup, lagi dapat kat luar lah. Ayat ni selalu kita baca, dan tiap-tiap kali bila mana akhir-akhir ni, mana-mana kumpulan, kalau dia nak bermesyuarat, dia akan seolah mewajibkan, bila mana menamatkan, menangguhkan mesyuarat, dia akan baca surah ni. Sangat menarik, tetapi banyak elemen-elemen motivasi yang ada dalam surah ini untuk kita meneruskan kerja-kerja sebagai umat Islam dalam kita mengharungi kehidupan kita hari-hari. Sebelum daripada itu, saya nak rujuk kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun ayat selalu dinasihatkan kepada kita baca dalam solat duha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sediakan pada diri manusia itu sifat fujur dan sifat takwa. Dimulakan ayat ini dengan sifat fujur, sifat lupa, sifat cenderung kepada dosa, dan Allah kata dia sediakan pada diri manusia sifat takwa. Pada diri manusia disediakan sifat fujur dan sifat takwa. Maknanya dalam kehidupan kita ni sentiasa berlumba antara fujur dan takwa. Sekejap takwa, sekejap fujur. Sekejap takwa, sekejap fujur. Sekejap ingat, sekejap lupa. Sekejap ingat, sekejap lupa. Yang tak tahannya banyak lupa. Yang lebih teruk sentiasa lupa. Ini penyakit yang berat. Yang tak tahan banyak lupa dan sentiasa lupa. Umur 60 pun tak ingat-ingat lagi, masih lupa lagi. Walaupun kubur dah kata datang. Rumah kata cepat-cepatlah keluar dari rumah ni. Kubur kata cepat-cepatlah datang ke sini. Tetapi apa perkara, benda apa, program apa, aktiviti apa yang boleh menyebabkan kita ini
banyak takwa, banyak ingat daripada lupa. Banyak sifat patuh daripada sifat melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Program apa yang kita buat? Benda apa yang kita buat? Apakah cukup dengan kita? Yalah, alhamdulillah masjid kita ni, alhamdulillah kita bersyukur. Solat subuh ramai. Dan Dr. Hamzah pun cita-cita dia tinggi. Kalau boleh nak tengok subuh ni macam Jumaat. Kalau subuh ni macam Jumaat, Islam akan berkuasa di seluruh dunia. Kalau subuh ni macam Jumaat, ada hadis mengatakan bahawa kita Islam boleh menguasai dunia kalau solat subuh sama ramai macam solat Jumaat. Sekarang ni kita mesti bariskan, kita mesti senaraikan benda apa, program apa secara harian, secara mingguan, secara bulanan yang boleh menyebabkan kita ni sifat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak daripada sifat lupa, sifat lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya nak sama-sama berkongsi maklumat. Kerana saya sentiasa berpegang kepada balighu anni walau ayat. Sampailah kepada orang ni, kepada masyarakat walaupun satu ayat. Kerana kita kena ingat, tak ada orang dalam dunia ni ilmu dia cukup. Pakar macam ni dia. Hebat Imam Ghazali tu, sampai tak sempat nak kahwin, banyak kuat menuntut ilmu dia. Kisah Imam Ghazali ni kuat sangat menuntut ilmu, mengembara, mencari ilmu, mendengarkan kitab, tak sempat nak kahwin. Banyak sangat dia ilmu tu, makna jiwa dia, diri dia difokuskan kepada ilmu, nak menyampaikan kepada orang masyarakat yang kemudian, orang yang kemudian. Tapi masih lagi dia mencari ilmu, masih mencari ilmu. Jadi ilmu ni tak pernah cukup. Orang boleh ada 4 PhD tapi bidang-bidang tertentu. Orang ambil PhD ni jadi makin kecil ilmu dia. Kalau bidang, ada setengah orang dapat PhD kerana budu. Kerana budu dia dapat PhD. Ada? Orang bagi tahu saya yang kena tangkap kes lembu tu PhD dia budu je. Tesis dia budu, bab budu, dia dapat PhD. Ni kawan-kawan dia bagi tahu. Makna makin kecil ilmu tu, PhD ni makin kecil pasal dia nak meyakinkan ilmu dia pada orang. Kalau besar dia tak boleh nak meyakinkan, tak sempat nak meyakinkan orang. Dia kena fokus. Jadi makna kalau dia 4 PhD pun ilmu dia makin kecil. Walaupun ilmu dia banyak, tapi banyak lagi ilmu yang tak ada pada dia. Sebab itu kita jangan segan, jangan silu. Jangan tunggu sampai kita ni dapat PhD ke, dapat master ke, baru kita nak beritahu ke orang. Tak. Yang pentingnya kita yakin bahawa memberitahu kebenaran ini merupakan tanggungjawab kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Masuk tajuk dah ni. Hak ni tajuk ni. Allah bersumpah demi masa, detik, masa ni setiap saat sentiasa berjalan. Allah kata sesungguhnya manusia ini berada di dalam kerugian. Situ dulu duduk. Kalau tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur dulu, takwa. Allah bermula dengan demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kita semak diri kita, cek hari-hari apa benda kita. Lepas subuh ni buat apa? Okey, subuh dengar kuliah, alhamdulillah, beres, jalan balik ke rumah, insya-Allah pahala lagi. Duduk rumah, kita kata rehat dulu sikit. Lepas tu kita buat apa? Kalau orang perempuan dia kumpul sama dia, benda apa dia bercakap? Dia kata ittaqullah dulu ke? Start mengumpat. Kata anak orang tu, kata anak orang ni, macam-macam. Kalau orang lelaki pula, sembang bab apa? Sekarang ni kita kena tengok hari-hari kita buat apa. Benar tak benar ya apa Allah kata ni? Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian ni. Sebab tu kita kena senaraikan harian apa yang kita buat. Baru kita boleh confident untuk menuju bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yakin.
Seperti mana yakinnya Said Qutb bila mana berada dalam tali gantung, masih lagi ditawarkan oleh pimpinan kerajaan Mesir pada ketika itu, kalau kamu tarik kenyataan dan penulisan kamu dalam buku-buku kamu, antara buku yang paling masyhur Ma'alif at-Tariq, petunjuk sepanjang jalan, Quran yang dikarang di dalam penjara, dan kehebatan Said Qutb ni di dalam penjara, waktu gelap Allah bagi dia lampu, gelap Allah bagi lampu sehingga dia boleh menulis fi zilalil Quran, petunjuk sepanjang jalan. Bila dia mengantuk, Allah padamkan lampu. Hebat tak hebat? Bila mana dia berada di dalam gantung, ditawarkan oleh kerajaan Nasr supaya tarik balik beberapa kenyataan dan penulisan beliau dalam buku-buku beliau. Tetapi orang ni bila dia tengok syurga lebih besar, dia sudah khayal, burung-burung sedang tunggu dia, bidadari-bidadari sedang tunggu dia, dia boleh tengok taman-taman syurga, sudah nampak dengan hati dia, maka dia tidak sanggup walaupun berada dalam bilik untuk menunggu di tali gantung. Nak cerita mana orang ni bila dia yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia yakin dengan apa yang dia buat ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia hidup dia tenang. Tak semesti orang duit berjuta-juta baru senang, tak. Berapa banyak orang duit berjuta-juta bunuh diri, berapa ramai artis-artis yang popular duit berjuta-juta, berapa ramai bunuh diri. Tak senang. Sebab tu dia kadang-kadang dia minum ni nak lepas tension, tak senang, duit berjuta. Tak percaya pergi tengok naik kelab. Cuba bilang, ada setengah umur 65 pergi tempat danduk lagi. Kita tengok pun takut. Kita tak pernah pergilah, tapi kita tengok dalam drama-drama, dalam filem-filem. Tak kata filem orang putih lah, filem Indonesia ke, filem Malaysia ke, mana itu dah realiti danduk, kawasan danduk, itu dah realiti kawasan disco, pub dan sebagainya. Saya tak tahulah. Kita tak pernah terfikir duduk keadaan tu tiba-tiba terbakar dan mati. Kalau kita kata tak takut pada Allah SWT, takutlah pada anak cucu. Tengok besok nama-nama yang mati ni kerana kebakaran disco tu, termasuk nama kita. Umur berapa? 65 tahun. Tapi realiti banyak berlaku ni. Saya bagi tahu, tanyalah siapa-siapa yang pergi danduk, kebanyakan yang danduk yang pergi itu pakcik-pakcik yang tua-tua. Ini realiti yang berlaku. Pakcik yang tua-tua, yang 60 dan ke atas, ramai. Sebab itulah, yakinlah apa yang Allah SWT kata, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian, melainkan kecuali mereka-mereka yang melakukan amalan yang soleh. Mereka yang melakukan amalan yang soleh dan mereka yang sentiasa mengingati, memberi pesanan kepada kerja-kerja watawasau bil haq, kerja-kerja kebenaran. Dia berpesan, dia mengingat, dia sentiasa beritahu, dia punya kerja menyampaikan kebenaran. Jadi barang payah, banyak orang tak suka. Kadang-kadang kita cakap kebenaran, kita tegur kebenaran, banyak mengganggu ketenteraman orang. Setengah orang dia seronok dengan pangkat dia. Bila dia seronok dengan pangkat dia, dia lupa tentang tanggungjawab dia nak mendaulatkan Islam, membesarkan Islam. Maka kita tegur. Tapi teguran kita, dia marah kerana mengancam dan mengganggu gugat kedudukan dia. Kita kena ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang habis-habisan, walaupun dia ni semua orang sudah iktiraf. Orang sudah iktiraf di Mekah. Bila sebut Muhammad Al-Amin, orang lain tak ada nama Al-Amin, tidak ada dia yang digelar Al-Amin. Yang digelar, yang dipercayai. Orang kata Muhammad ni kalau dia percaya kata malaikat nak datang, orang percaya. Kalau aku kata bagi tahu kepada kamu,
di sebalik gunung ada orang nak datang menyerang kita. Kamu percaya atau tidak? Orang kata kami percaya kerana kamu Al-Amin, kamu tidak pernah berbohong. Tetapi dalam keadaan mereka meletakkan Muhammad itu Al-Amin, bila mana Muhammad menegur apa yang mereka sembah dan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kerana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengganggu gugat kedudukan mereka, mengganggu gugat status mereka, mengganggu gugat penghormatan masyarakat rakyat pada mereka, menyebabkan mereka menentang Muhammad habis-habisan. Walaupun sebelum daripada itu mereka sepakat bersetuju bahawa Muhammad itu Al-Amin, sepakat dah. Tapi kerana mengganggu gugat kedudukan, penghormatan, status, maka mereka tentang Muhammad Rasulullah SAW habis-habisan. Kita tidak ada pilihan. Apa pilihan yang kita ada? Kita mesti menyatakan kebenaran walau di mana kita berada. Karena nikmat bila mana kita berkata kebenaran, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebab itu kita mesti berpakat, bukan seorang-seorang. Kerja buat dakwah ni bukan kerja seorang. Buat Islam ni bukan kerja seorang. Ustaz hebat macam mana pun, dia nak anjak, dia nak alih, dia nak ubah satu sistem. Tak cukup dengan sebatang batu, dengan sebiji batu baling. Orang Kelantan kata sopeh lah bagai tu, kena baling, kena pekong, sopeh lah benda tu, terkopik lah sikit. Tapi nak ubah satu sistem, satu benda, satu jisim, mesti dengan satu jisim juga, mesti dengan satu benda juga. Walau benda tidak sebesar benda yang kita nak ubah, tapi hakikat dia benda lawan benda juga. Jisim lawan jisim juga, sifat dia. Individu walau macam mana hebat pun dia tak mampu. Karena benda ni kita merujuk kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air semata. Sebab itu kita mesti nak buat kerja ni biar semangat. Nak buat kerja ni biar ada tegur menegur, nasihat menasihati. Jadi kalau nak tegur menegur, nasihat menasihati, tidak ada pilihan lain bagi kita, maka kita mesti duduk dalam jemaah Islam. Mesti duduk dalam jemaah Islam. Kalau kita duduk seorang, banyak penasihat lain daripada penasihat ikhlas. Banyak penasihat lain. Kalau duduk seorang-seorang, duduk cari kawan tepi-tepi jalan, tu banyak penasihat lain. Tapi melainkan kita yang sudah duduk dalam jemaah Islam, maka kita berperanan menasihati orang. Bila kita pergi tempat orang, kalau kita dinasihati orang, bawa ke tempat-tempat yang tak mengajak perbualan, kita tahu sendirilah, kita orang lelaki baik, perempuan baik ni, berapa banyak orang nak ajak jumpa tengah jalan, mari kita ke masjid, tak. Tapi kalau orang nak ajak pergi tengok katalah suruh heboh ke, main lawan bola ke, macam semalam kita kata Kelantan lawan Angkatan Tentera, dia cepat nak ajak tempat benda tempat macam tu, dia cepat. Tapi nak ajak ke masjid ni, kan member marah, kan dia kecil hati, dia mari. Tapi kalau tengok bola tak terasa apa, jom kita tengok bola, mudah. Tapi nak mengajak kepada kebaikan ni, lihat kita sendiri pun terasa macam-macam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada satu golongan kalangan kamu yang mengajak manusia kepada kebaikan, dia sendiri mula kena buat baik, dia ajak kepada kebaikan, dia mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Inilah kelompok, inilah golongan, inilah kalangan orang-orang yang berjaya, kumpulan yang berjaya. Kalau kita tahu orang yang berada dalam satu kumpulan, dia mesti ada dalam satu kumpulan, dia tu kumpulan tu kena baik dulu. Kumpulan ni kena baik dulu. Bukan dia tegur orang, dia ajak kepada kebaikan, dia cegah orang kepada kemungkaran. Kumpulan ni kumpulan tidak baik, tak boleh, tak menjadi. Dia tu mesti baik dulu, kumpulan tu mesti baik dulu, barulah menjadi. Bila dia kumpulan baik,
orang tu semua buat kerja-kerja Islam, dia buat yang ma'ruf, dia tinggal yang mungkar, barulah ada sikit apa dia cakap. Tapi kalau dia sendiri penuh dengan maksiat, dia duk nasihat orang, orang kata dulang paku terserpih. Mengata dulang paku terserpih. Mengata orang dia yang lebih. Dia nak menjadi manis ni, pertama sekali kita mesti ikat diri kita dengan gerakan jemaah Islam dulu. Lepas tu gerakan yang menepati ciri-ciri Islam. Kemudian dia dan mereka mengajak manusia kepada kebaikan. Dia dan mereka, yakni jemaah Islam, mencegah, tegur masyarakat supaya jauh daripada benda-benda maksiat. Allah kata inilah kumpulan yang berjaya. Tak nak lagi. Bukan kata orang kaya tu yang berjaya, bukan kata orang yang pangkat besar tu berjaya. Di mata dunia memang begitu. Tapi kalau dia atas dunia dia ada pangkat besar, atas dunia dia kaya, dan dia pada masa yang sama dia mengikat, menambah diri dia dalam wal takum minkum ummatun yad'una 'ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, lagi hebat. Jadilah seperti mana Abdurrahman bin Auf, jadilah dia seperti mana Talhah, Zubair, Uthman, Uthman bin Affan. Kerana kita kena ingat sahabat-sahabat ni banyak jasa dan besar sangat sumbangan dan jasa dia kepada Islam, kepada pembangunan, kepada kemajuan Islam hari ini. Melalui sahabat-sahabat ni lah pengorban harta benda mereka luar biasa. Abu Bakar tu sampai ditanya, apa lagi ada pada kamu? Allah dan Rasul. Sayyidina Umar bagi separuh dia harta dia, Sayyidina Uthman bagi 1/3 harta dia. Tapi 1/3 harta Sayyidina Uthman melebihi daripada separuh harta Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman dia kaya, walau dia bagi 1/3 tapi dia kaya. Jadi saya nak bagi tahu di kuliah subuh ni, supaya kita sentiasa beranikan diri kita, jangan malu, jangan segan, jangan malu, jangan segan. Kena benda-benda kebaikan kita kena pakat bekerja sama untuk mengajak orang kepada kebaikan. Dan jangan malu, jangan segan bila melihat ada keengkaran kepada perintah Allah, ada pencerobohan kepada perintah Allah, maka kita tak boleh segan untuk menegur supaya benda-benda kemungkaran tidak merebak. Kita kena pakat, tak boleh seorang, semua ni kena pakat. Sebab itu perkara ni memang kita mengaku susah, bukan senang. Tetapi bila mana kita berpakat, kita ada ramai kumpulan-kumpulan macam ni, ramai orang yang menganggoti, maka kita jadi kuat. Orang kata kalau lidi, kalau sebatang mudah orang nak patah. Tapi kalau sudah satu bekas, maka susah nak patah. Jadi mesej pagi ni itu je. Mesej pagi ni kita kena pakat, buat baik. Fastabiqul khair, berlumba-lumba ke arah kebaikan. Itu je mesejnya. Jadi kita hari ni tak pakailah saya, moga saya kalau bagi tahu awal-awal boleh saya tengok dulu. Boleh saya bagi tahu sikit-sikit. Jadi sayanya hari ni mengajak kita untuk kongsi maklumat. Kongsi maklumat boleh jadi maklumat yang ada pada tuan-tuan, puan-puan lebih tinggi, lebih banyak daripada saya. Alhamdulillah. Ajarlah saya pula bagi tahu. Tuan Haji yang bagi tahu tadi ada lagi tak cukup. Alhamdulillah, kerana banyak. Kalau kita kaji balik setengah orang tafsir surah ni, kadang-kadang 5 hari tak habis. Orang tafsir surah Al-Asr demi masa ni 5 hari tak habis. Punya hebatnya, kisah-kisah dia bawa bagaimana kita ni nak meneruskan sisa-sisa kehidupan kita ni, supaya yang penting ialah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita buat kerja kebaikan ni memang susah. Kadang-kadang kita rasa cemuh. Puas cakap orang tak dengar ni, cemuh. Kadang-kadang kita cakap baik, kita diherdik, dipinggirkan. Setengah orang dia tengok kita, dia tak apa nak kawan kita, tak ada kerja lain. Kalau dia ni mari susah kita ni, kita nak bersembang pun tak lawah. Orang Kelantan tak lawah. Tapi biasalah. Dan itu kerja kita. Kerja kita menyampaikan, bagi tahu. Maka kita kena terima realiti bahawa
mulai hari ni kalau kita tak ada lagi azam tu pada diri kita, marilah kita letak azam tu pada diri kita supaya kita menjadi kelompok mereka-mereka yang sentiasa meletakkan watawasau bil haq watawasau bis sabr pada diri dia. InsyaAllah kalau kita letak diri ni pada kita, hidup kita ni insyaAllah lah tenang tu lebih, serabut tu kurang. Serabut tu biasalah ujian dalam kehidupan, mana boleh tak ada. Rasulullah SAW sendiri pun Allah hiburkan dia. Bila mana banyak sangat tribulasi, ujian, cubaan, Allah uji sebelum pada peristiwa hijrah, maka Allah mi'rajkan, Isra' dan mi'rajkan Rasulullah SAW, bawa perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Haram, kemudian naik ke langit sebagai satu hiburan, memberi satu keyakinan, memberi satu dorongan kepada Rasulullah SAW untuk meneruskan kerja-kerja dakwah. Bukan kamu saja yang kena macam ni, kena zalim, kena seksa, kena herdik, kena halau daripada kampung. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Yusuf, semua siri nabi-nabi menghadapi risiko, rentangan, menghadapi penentangan demi untuk mendaulatkan Islam di waktu masing-masing. Kerana agama-agama dulu semua agama Islam belaka. Walaupun Nabi Isa AS, walaupun Nabi Musa AS, agama itu adalah agama Islam pada ketika itu. Tetapi bila mana sampai Rasulullah SAW, maka tidak boleh ada lagi agama yang lain yang betul selain pada agama Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi Muhammad SAW telah menjadi pelengkap kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup tak setengah jam tu. Jadi saya ucap terima kasih banyak para pendengar. Yang penting walaupun satu ayat, walaupun satu benda, pegang kemah kemi, orang Kelantan kata cukup dah. Pegang kemah kemi, dia jadi kerja, orang kata. Kalau tahu banyak sangat apa tak buat benda satu pun tak jadi gawar juga. Tak jadi benda juga. Tahu banyak tapi tak buat apa satu. Kalau kita dapat satu benda, pegang betul-betul. Inilah yang Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat peringkat awal dulu. Dia ajar sikit-sikit. Mula-mula dia tak boleh gopoh. Dia beri sikit-sikit, dia pegang kemah kemi dulu. Dapat sikit, pegang dulu kemah kemi. Lepas tu dapat yang nombor 2, pegang pula kemah kemi. Biar hazam. Yang diberi tu biar hazam betul-betul. Maka insya-Allah bila mana kita laksanakan, bila ditambah pun sikit-sikit. Sebab tu Al-Quran tu dulu turun di zaman Rasulullah, dia turun secara beransur-ansur sehinggalah kepada selesainya sebuah Al-Quran tu dalam tempoh 23 tahun. Bermula pada usia Rasulullah SAW 40 tahun sampailah usia Rasulullah 63 tahun. Wallahu a'lam. Yang benar itu daripada Allah SWT. Salah dan silap daripada diri saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah sama-sama kita mendapat kebaikan dan keberkatan daripada agama. Kita doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yafuna wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hunna 'alaina fi sakaratil maut wa an-najat min an-nar wa 'ala al-hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ووالدهم وارحمهم كما ربنا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.